Assalamualaikum. Hai para pelajar. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar dalam topik 5.2 iaitu larutan dan kadar keterlarutan. Okey, untuk tajuk ni antara perkataan yang kamu perlu tahu adalah perkataan yang kita tengok ke atas ni lah. Iaitu yang pertama adalah zat terlarut, yang kedua adalah pelarut. Okey. Dan yang ketiga adalah larutan. Ini adalah 3 perkataan yang kamu perlu faham dalam tajuk ni. Okey, nanti ada lagi satu perkataan tapi hujung sekali. Sekarang tengok 3 ni dulu. Okey. Okey, kita bagi soalan. Pernahkah kamu terfikir apa jadi pada gula bila masuk dalam air? Mesti kamu kata soalan apa ni, senang sangat. Okey, apa jadi kat gula bila masuk dalam air? Mestilah gula tu akan melarut. Okey, jadi kita nak tengok apa fungsi gula dan fungsi air dan apa dia nama untuk hasil air tadi, yang campuran gula dengan air tadi. Okey, untuk benda tersebut, okay, kita boleh tengok gula ni adalah zat terlarut. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, saya besarkan. Okey, saya besarkan. Okey, gula ni adalah zat terlarut. Nama untuk gula adalah zat terlarut. Apa tu zat terlarut? Bahan yang boleh melarut dalam cecair. Apa bahan yang boleh larut dalam cecair? Kita panggil sebagai zat terlarut. Okey, apa bahan lain yang boleh lagi larut dalam air selain daripada gula? Garam. Lagi apa lagi? Milo. Apa lagi boleh larut dalam air? Kopi. Okey? Dia mesti dalam bentuk pepejal. Okey? Bahan tersebut selalunya mestilah dalam bentuk pepejal. Dia boleh larut di dalam cecair. Okey? Ada lagi lah contoh-contoh lain yang kita boleh senaraikan. Tapi ini antara contoh yang saya bagi supaya kamu faham. Iaitu sebarang bahan yang boleh melarut dalam cecair, kita panggil sebagai zat terlarut. Okey? Okey. Yang kedua, pelarut. Pelarut tu adalah cecair yang boleh melarutkan bahan tadi. Apa cecair yang boleh melarutkan bahan-bahan yang saya berikan ni? Zat terlarut tadi. Cecair apa yang boleh melarutkannya? Dia bagi kat sini contoh adalah air. Air sebagai pelarut. Okey, jadi pelarut. Okey, pelarut selain daripada air. Selain daripada air, apa lagi yang bersifat pelarut? Dia boleh melarutkan benda-benda yang ke atas ni. Apa lagi? Selain daripada air. Kamu boleh kata bahan pencuci, cikgu. Bahan pencuci. Dettol, Breeze, kan, dan sebagainya. Apa lagi? Cikgu, shellac, cikgu, shellac. Shellac pun boleh. Lagi apa lagi? Turpentin, cikgu. Okey, turpentin. Lagi apa lagi? Benda yang boleh melarutkan bahan-bahan tadi. Semua tu kita panggil sebagai pelarut dalam bentuk cecair. Dia mesti dalam bentuk cecair. Okey? Cecair yang boleh melarutkan itu dipanggil sebagai pelarut. Dan hasil larutan, hasil tadi zat terlarut dengan pelarut, dia akan menghasilkan larutan. Okey, contoh dia bagi air gula. Ini adalah larutan yang terbentuk bila gula dengan air bercampur. Kita panggil sebagai larutan. Okey? Okey. Contoh, saya bagi contoh. Okey, kita tulis kat tepi ni contoh. Contoh, ni contoh. Okey, kita buat contoh. Okey, katalah kita nak buat air Milo. Okey, saya bagi sini Milo. Lepas tu ada air. Lepas tu ada air Milo. Okey, yang mana zat terlarut? Zat terlarut adalah bahan yang boleh melarut dalam cecair. Apa dia? Milo lah. Jadi Milo. Okey, Milo ni adalah zat terlarut. Okey, tambah dengan air. Okey, air ni apa? Bahan cecair yang boleh melarutkan bahan tadi kita panggil sebagai pelarut. Okey, dan dia akan menghasilkan air Milo. Okey, air Milo ni apa? Ni adalah larutan. Itulah maksud larutan.
Okey. Larutan tu maksudnya campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Maka terbentuklah larutan. Okey. Jadi saya rasa kamu semua fahamlah kot. Okey. Kalau air kopi pula. Siapa yang jadi zat terlarut? Kopi. Siapa yang jadi pelarut? Air. Siapa yang jadi larutan? Air kopi. Okey. Jadi itu adalah berkenaan dengan terms ataupun kata kunci yang perlu kamu faham apabila masuk dalam tajuk ni. Okey? Okey, baik. Dah kita faham tadi, zat terlarut dah faham, pelarut dah faham, larutan dah faham. Jadi kita masuk yang seterusnya, 3 jenis terms baru iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okey. Apa beza antara ketiga-tiga larutan? Okey, saya pasti kamu boleh bezakan antara larutan cair dengan larutan pekat. Okey? Sebab larutan cair dia kurang sikitlah bahan pelarut dia, bahan zat terlarut dia. Larutan pekat, zat terlarutnya lebih banyak. Jadi, kuantiti zat terlarut dalam satu larutan tu, banyak mana zat terlarut yang ada dalam satu larutan, dia akan mempengaruhi kepekatan larutan tersebut. Ni 3 ni adalah kepekatan larutan. Okey? Jadi ada 3 kepekatan larutan. Okey, kepekatan larutan bergantung kepada dia ni sangat bergantung kepada kuantiti zat terlarut. Lagi banyak zat terlarut, dia akan menjadi larutan apa? Lagi sikit zat terlarut, dia akan jadi larutan apa? Okey, baik. Dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah larutan cair. Okey. Yang kedua adalah larutan pekat. Okey. Dia semakin ni. Lagi pekat, last sekali dia akan jadi larutan tepu. Macam otak tepu, kan? Pandai sangat kata otak tepu. Cikgu tak larat dah nak ngaji otak tepu lah. Okey, kita nak tengok apa tu otak tepu dengan otak tak tepu ni. Okey. Kita nak tengok betul ke apa duk kata tu otak tepu lah, apalah. Okey, jom kita tengok apa tu otak tepu dengan otak tak tepu. Okey, apa tu larutan tepu dengan larutan tak tepu. Okey. Sepatutnya kita buat eksperimen ni. Eksperimen ni untuk nak sediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okey. Kita tengok dululah eksperimen. Dah tak boleh buat eksperimen, kita baca. Okey. Okey, kita tengok. Yang pertama, isi air suling ke dalam 3 buah bikar. Okey, ni air suling dah isi 3 buah bikar iaitu sebanyak 50 ml. Kemudian kita akan masukkan 2 spatula ke dalam bikar P. Jadi 2 camca dalam bikar ni. Okey, dan kacau sampai semua pada zat terlarut kuprum sulfat tadi dah hancur. Okey. Kemudian masuk pula dekat Q ni 4. Masuk 4 camca. 4 camca. Perbayang gula lah. Gula senang. Kan? Bubur 4 camca dalam ni. Okey, kacau. Sampai dia hancur. Okey, kemudian dekat larutan A. Tambahkan kuprum sedikit demi sikit. Sampai ada lebih. Maksudnya kita mula-mula masuk 4 dulu. Tengok dia tak lebih, tambah lagi. Sampailah ada mendakkan dekat bawah ni. Sampai dia terlebih tak boleh hancur dah. Tak boleh nak kacau dah, dia terlebih dah. Okay. Jadi kita akan tengok warna. Okay, warna kuprum 2 sulfat ni, warna dia adalah warna biru. Dia warna biru. Okay, dia warna biru. Nanti saya tunjuklah kat kamu kan. Dia warna biru. Okay. Jadi kalau kita masuk 2 camca, kamu agak-agak, apa warna biru dia? Biru cair ke biru terang? Mestilah biru cair. Q, biru terang. Dah masuk banyak ni, 4 camca. A, warna dia biru terang. Tambah dengan ada lagi mendakkan
Kuprum 2 sulfat. Dia terlebih. Dia terlebih. Dah lah terang. Terlebih pula ada sodak dalam tu. Okey. Kan? Tak boleh nak kacau dah. Kalau kacau pun dia tak mau larut dah. Terlebih sangat dah. Okey? Jadi, 3 benda ni kita panggil larutan yang berbeza. Okey. Kalau yang biru cair ni, agak-agak ni nama larutan apa? Ni nama dia larutan cair lah. Cair. Warna pun warna biru cair. Kalau biru terang ni, larutan pekat. Dia pekat. Tapi tak tepu lagi. Okey. Kalau yang ni, dah sampai ada mendakan dah, tak boleh nak larut dah. Kita panggil larutan tepu. Agaknya macam ni lah otak kita lah kot. Yang hampa duk panggil cikgu dah tepu dah. Macam tu lah kot. Dah tak boleh nak masuk dah maksudnya. Kalau masuk pun dia terlebih dah duk kat luar dah. Okey? Macam tu lah kot. Dia dah tak boleh hadam dah. Okey? Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Yang tadilah. Yang cikgu cerita tadi ni. Okey. Kita tengok. Apa terjadi bila eksperimen tu dibuat. Okey. Larutan cair bermaksud kuantiti zat terlarut dia sikit. Tahu tak zat terlarut? Zat terlarut tadi. Bahan tadilah. Gula ke apa ke haduk kat dalam camca ada 2 je tadi kan. Jadi zat terlarut dia sikit je. Okey. Dan dia boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Sebab dia bubuh sikit je. Nak bubuh lagi boleh lagi. Okey. Untuk larutan pekat. Tadi kita pun 4 camca. 4 camca. Kita pun 4 camca tadi kan. 4 camca zat terlarut. Bahan yang nak larut tadi. Okey. Kuantiti zat terlarut dah banyak dah dalam pelarut. Kalau nak larut lagi, bolehlah lagi sikit lagi. Okey. Boleh melarutkan sedikit saja lagi zat terlarut. Nak larut bolehlah lagi sikit. Okey. Tapi kalau larutan tepu, sampai 4 pun kita bubuh dah. Tambah lagi sampai berlungguk. Belungguk punya belungguk. Sampai ada mendakan di bawah dasar tadi. Okey. Jadi kuantiti zat terlarut tu dah berlebihan. Dah berlebihan. Sehingga kan tidak boleh. Pelarut tadi dah tak boleh melarutkan zat terlarut lagi. Dia tak boleh larutkan lagi dah. Okey, katalah kamu bubuh gula. Punyalah bubuh banyak gula. Seronok menyembang. Bubuh sampai tak ingat. Ada kot 20 camca. Punya syok sembang. Okey. Last sekali gula yang ada dalam air tadi dah tak boleh dilarutkan lagi. Air dah tak mampu untuk melarutkan gula tadi. Apa jadi nanti? Bekas tadi. Kamu akan nampak bekas air tadi. Dalam dasar dia tu ada mendakan berlebihan gula tadi. Ada lebih-lebih dia lah. Okey? Jadi tu adalah larutan tepu. Okey? Dah tepu dah. Tak boleh dah dihancurkan lagi. Kacau bila macam mana pun tak boleh. Okey? Boleh? Faham? Okey. Dah faham yang tu? Kita masuk lagi istilah lagi yang baru. Iaitu beza pula larutan dengan ampaian. Okey, apa beza larutan dengan ampaian ni? Tadi kita dah tengok larutan. Okey, kita dah tengok larutan tu apa? Campuran antara zat pelarut dengan pelarut. Zat pelarut tu bahan yang nak melarutkan. Pelarut tu air lah. Benda yang nak melarutkan zat pelarut. Okey, jadi larutan ni dia mesti campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Warna yang dihasilkannya mesti jernih. Okey? Tu adalah larutan. Manakala kalau ampaian, campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. Okey. Dia tak boleh larut pun. Dia ada ampaian. Dia ada sekedok-sekedok ke atas tu. Yang tu kita panggil ampaian. Okey? Contoh dia bagi kat sini. Dia bagi air kolam, air tasik ni. Dalam air tasik ni ada apa? Ada macam-macam lah. Ada sampah, ada daun kering, ada bagai-bagai. Jadi dia akan tak boleh dilarutkan pun oleh air tadi. Semuanya duduk berenang-renang kat atas ni. Duduk kat sini banyak kan? Ni kita panggil ampaian. Okey, di mana campur air dengan pasir tu ataupun sampah tu dia panggil ampaian. Okey, di mana pasir ni tak boleh larut pun. Memang pasir tu tak larut. Dia bukan macam gula. Kan? Dia tak akan larut sampai bila-bila.